Senarai pengimport daging dan jenama ada lesen sah halal JAKIM akan disegerakan. Sindiket proses ubat tidak berdaftar tumpas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah edisi 28 Disember 2020 bersama saya Syairul Islam dan saya Ifah Hazim. Untuk perkembangan yang tak langsung dari negeri-negeri, kita terus bersama Ifah Hazim. Silakan Ifah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Syairul. Untuk perkembangan lintas langsung negeri, kita mulakan dengan negeri Sarawak. Antara perkongsiannya, masyarakat harmoni, bina ekonomi dan politik yang stabil selain laporan khas bersempena Hari TV Malaysia. Tumpuan dari Sabah pula, bantuan berterusan kepada penduduk terjejas akibat COVID-19. Kemudian kita ke Pahang dengan fokus utamanya perstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri itu. Semuanya bersama rakan penyampai Bumawin, Konstantin Palawan dan Atira Haswah. Untuk laporan utama berita wilayah, kembali semula bersama Syairul. Baik, senarai nama pengimport daging dan jenama yang dibenarkan serta mempunyai lesen yang sah daripada halal JAKIM akan segera dikeluarkan. Ia bagi memastikan masyarakat Islam di negara ini dapat membeli daging import yang halal sepenuhnya tanpa rasa ragu sekaligus menamatkan keresahan mereka. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menegaskan beliau bersama JAKIM akan turun padang untuk meninjau premis-premis pengimport daging. Tapi saya juga difahamkan berkenaan dengan lesen-lesen tersebut juga terkait dengan kementerian-kementerian lain. Justru kami akan mengadakan kerjasama lebih erat lagi dan saya sendiri insya-Allah akan cuba mengambil kecaknaan serta akan meninjau sebarang bentuk permasalahan yang ada kena-mengena dengan halal JAKIM di mana kelemahan-kelemahan kalau ada untuk kita kemaskinikan. Dan hal ini kita akan terus berkolaborasi dan kita tengok sejauh mana tugasan atau bidang kuasa yang diberikan kepada kita. Dalam pada itu, beliau mengalu-alukan syarikat pengeluar tempatan mempromosi produk mereka yang telah berada di pasaran. Sindiket memproses ubat tidak berdaftar berjaya ditumpaskan dengan nilai rampasan berjumlah 14 juta ringgit. Ia hasil kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan Pulau Pinang serta Jabatan Kimia Malaysia. Operasi khas yang dijalankan Khamis lalu menyerbu sebuah kilang kawasan perindustrian Macang Indah Bukit Mertajam dan sebuah premis Taman Kencana Butterworth membawa kepada penangkapan 4 suspek. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Shahabuddin Abdul Manan berkata, pemeriksaan mendapati kilang dan premis tersebut memproses pil dan ubat tidak berdaftar yang menjadi kesalahan di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Dalam operasi ini, kes diserah kepada JKN untuk tindakan lanjut. Pihak JKN Pulau Pinang telah merapas beberapa bahan, ubatan dan peralatan memproses yang bernilai 14 juta ringgit. Katanya suspek penyewa kilang berumur 50 tahun mempunyai 5 rekod lampau iaitu 3 kes jenayah dan 2 kes dadah. Manakala abang kepada penyewa premis turut mempunyai 1 rekod lampau berkait pecah amanah. 2 lagi suspek sepasang suami isteri tidak mempunyai sebarang rekod lampau. Baik, kita ikuti dulu sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan bersama Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini merupakan hari ke-286 PKP walaupun kes COVID-19 telah pun awal menular di negara kita. Bermakna kita dan seluruh dunia telah hampir 1 tahun melalui suatu fasa yang sangat sukar kerana dicengkam wabak COVID-19. Sepanjang tempoh ini seluruh dunia masih belum menentukan jalan penyelesaian yang tuntas bagi memastikan keseimbangan kesihatan dan ekonomi dalam menghadapi wabak ini. Setiap negara mempunyai strategi masing-masing, namun hakikatnya sehingga kini kehidupan manusia akan terus terancam dan banyak negara mengunjurkan bahawa manusia akan terus hidup bersama virus COVID-19 ini seperti wabak-wabak lain sebelum ini. Seperti denggi, untuk mengawal jangkitan penyakit ini, kita dinasihatkan untuk menjaga kebersihan kawasan persekitaran dan kemudiannya menjadi satu kebiasaan dalam hidup kita. Begitu juga dengan dalam cara kita menghadapi COVID-19 ini, kita harus mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Ini kerana penawar terbaik ketika ini adalah dengan kita jaga kita dan juga mengamalkan kawalan kendiri. Mengenai Task Force Operasi Pematuhan, semalam sebanyak 2,236 pasukan Task Force Operasi Pematuhan PDRM yang terdiri daripada 9,706 anggota telah melakukan 83,106 pemeriksaan bagi pematuhan SOP. Dan semalam PDRM telah menahan seramai 297 individu di atas kesalahan engkar SOP, di mana 294 telah dikompaun dan 3 di reman polis. Mengenai kawalan sempadan, Ops Benteng yang melibatkan agensi penguatkuasa beruniform melakukan kawalan yang ketat di kawasan sempadan negara, dan semalam Ops Benteng telah menahan 22 parti dan 4 tekong serta merampas 4 kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Mengenai Ops Sanitasi Awam, semalam sebanyak 29 Ops Sanitasi telah dilaksanakan di 10 buah negeri dan 1 di wilayah persekutuan. Mengenai kuarantin wajib, seramai 93,563 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk antarabangsa sejak 24 Julai sehingga 27 Disember. Seramai 7,414 individu menjalani kuarantin wajib. 539 individu dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala 86,610 telah dibenarkan pulang. Dan semalam sebanyak 5,597 individu pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin. Mengenai saringan wajib pekerja asing, seperti yang saya maklum, bermula 1 Disember, kerajaan telah mengarahkan semua pekerja asing khususnya di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Sabah, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan menjalani ujian saringan COVID-19. Dan yang kos ujiannya ditanggung oleh majikan. Terdapat 34,903 majikan yang berdaftar di negeri-negeri tersebut yang melibatkan 821,127 pekerja. Dan sehingga 28 Disember
Kementerian Sumber Manusia telah pun membuat saringan kepada 70,159 pekerja yang melibatkan 2,405 majikan. Sehingga kini Kementerian KSM telah melantik 749 buah klinik untuk terlibat dengan saringan ini. Dan kita dimaklumkan di dalam syarat khas tadi bahawa setiap klinik akan menyaring sebanyak 200 hingga 400 pekerja satu hari. Jadi 200 hingga 400 pekerja satu hari akan disaring di 749 buah klinik di kawasan-kawasan yang berkaitan. Kerajaan akan menguatkuasakan arahan ini mulai 1 Januari di bawah Akta 342 di mana jika majikan itu gagal, kita telah memberi 2 pilihan kepada Kementerian Kesihatan. Sama ada mengenakan kompaun RM1,000 atau membawa mereka ke mahkamah untuk ditetapkan hukuman oleh mahkamah. Jadi saya tahu semalam ada berita yang mengatakan sebuah kilang industri didenda RM1,000. Jadi menyebabkan rakyat marah. Kes begitu besar sekali tapi dendanya hanya RM1,000. Saya nak menjelaskan bahawa di bawah Akta 342 hukuman maksima denda kompaun adalah RM1,000 sahaja. Jadi beberapa kali saya dah sebut, kita dah terangkan, kalau kita nak tambah lagi denda sehingga RM10,000 sekalipun boleh, tetapi akta ini mesti dibawa ke parlimen untuk pindahan. Setakat hari ini akta masih belum dipindah, jadi maksimum adalah RM1,000, kecuali kes dibawa ke mahkamah dan mahkamah boleh menentukan hukuman sehingga penjara 12 bulan. Tak silap saya lah. Ya, jadi kita buat keputusan tadi bahawa kita memberi pilihan kepada Kementerian Kesihatan. Mereka tak perlu kompaun, mereka boleh terus hadapkan majikan-majikan yang berdegil ini ke mahkamah. Jadi saya harap majikan-majikan boleh bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia ini kerana jadual untuk membuat pemeriksaan telah pun disediakan oleh Kementerian Sumber Manusia kepada majikan ini. Walaupun saya sebut 6 negeri saja, saya difahamkan selepas bulan Februari barulah saringan ini akan ke negeri-negeri lain. Tapi saya harap negeri-negeri yang tidak termasuk dalam majikan-majikan di negeri-negeri yang tidak termasuk di dalam 6 negeri yang saya sebutkan tadi, mereka boleh mengambil inisiatif sendiri untuk menghantar pekerja-pekerja mereka untuk disaring. Ini juga untuk kepentingan perniagaan mereka. Kerana seperti saya kata, jika ada kes di kilang mereka, kita akan tutup kilang mereka. Saya ingin memberikan maklum balas dan makluman mengenai PKPB di negeri-negeri. Di setiap negeri yang telah pun dikenakan PKPB, termasuk PKPD beberapa tempat di negeri masing-masing. Untuk negeri Pulau Pinang, sebelum ini PKPB dilaksanakan di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut Pulau Pinang yang dijadualkan berakhir pada 31 Disember. KKM memaklumkan pergerakan kes dalam tempoh 14 hari sehingga 26 Disember merekodkan kes-kes baru yang masih tinggi dan terdapat kluster-kluster yang masih aktif. Oleh itu, mesyuarat memutuskan untuk melanjutkan PKPB di Mukim 12 Barat Daya dan Mukim 13 Timur Laut Pulau Pinang sehingga 14 Januari 2021. Bagi negeri Perak, penamatan kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di kawasan Ipoh dan Cemor
di Mukim Hulu Kinta dan dijadualkan tamat pada 31 Disember 2020. Sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif di kedua-dua mukim ini menunjukkan trend penurunan ketara dan terkawal. Atas sebab berikut, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPB di kawasan Ipoh dan Cemor di Mukim Hulu Kinta pada 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD diperketatkan di Depo Tahanan Imigresen Langkap dan Kuartus Kaki Tangan daerah Hilir Perak dan dijadualkan tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,132 ujian saringan dan sebanyak 597 kes COVID positif telah direkodkan di depo tahanan ini. Selain daripada itu, KKM juga turut mengesahkan depo ini masih melaporkan kes positif COVID-19 baru dan sebahagian sampel saringan masih menunggu keputusan. Oleh itu, atas nasihat KKM, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKP diperketatkan di Depo Tahanan Imigresen Langkap dan Kuartus daerah Hilir Perak bermula 1 Januari sehingga 14 Januari 2021. Bagi negeri Kelantan, KKM melaporkan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di Madrasah Darul Naim Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Baru, Kelantan. Sehingga 25 Disember, KKM melaksanakan 99 saringan dan 29 disahkan positif COVID-19, manakala 69 sampel masih menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat memutuskan untuk melaksanakan PKP diperketatkan di Madrasah Darul Naim Padang Halban, Mukim Peringat, Kota Baru bermula 29 Disember sehingga 11 Januari 2021. Bagi negeri Selangor, kajian sebelum ini telah melaksanakan PKP-B bersyarat di seluruh negeri Selangor kecuali di daerah Hulu Selangor, Kuala Selangor dan Sabak Bernam dan dijadualkan tamat pada 31 Disember 2020. Hari ini KKM memaklumkan situasi semasa pergerakan kes di Selangor bagi tempoh 14 hari dari 14 Disember sehingga 27 Disember 2020 secara kumulatif sehingga 27 Disember 2020 sebanyak 29,272 kes positif direkodkan di negeri Selangor. Bagi tempoh 14 hari ini, Selangor merekodkan sebanyak 8,194 kes COVID positif baru dan kesemua 9 daerah di Selangor telah menjadi zon merah. Kalau dulu ada Sabak Bernam yang masih lagi tinggal selepas Hulu Selangor dan Kuala Selangor, sekarang Sabak Bernam pun meningkat tinggi. Oleh itu, mesyuarat telah bersetuju untuk melanjutkan PKPB di seluruh Selangor sehingga 14 Januari 2021. Mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kajian sebelum ini melaksanakan PKP-B bersyarat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dijadualkan tamat pada 31 Disember. Hari ini KKM memaklumkan situasi semasa pergerakan kes di Kuala Lumpur
bagi tempoh 14 hari dari 14 Disember hingga 27 Disember secara kumulatif sehingga 27 Disember sebanyak 12,494 kes positif COVID-19 telah direkodkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KKM turut mengesahkan masih terdapat peningkatan kes yang ketara di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wujud beberapa kluster baru yang melibatkan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju agar PKP bersyarat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilanjutkan sehingga 14 Januari 2021. Bagi Negeri Sembilan, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB bersyarat di daerah Seremban dan Port Dickson PD yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi daerah Seremban, sehingga kini KKM mengesahkan baki kes aktif COVID positif di daerah ini adalah sebanyak 861 kes dan masih terdapat banyak kes kluster yang aktif. Manakala di PD hanya melaporkan 22 kes dalam tempoh 14 hari. Atas nasihat KKM, maka mesyuarat memutuskan PKP bersyarat di daerah Seremban dilanjutkan lagi mulai 1 Januari sehingga 14 Januari, manakala PKPB bersyarat di Port Dickson ditamatkan pada 28 Disember 2020. Hari inilah 28 Disember, iaitu lebih awal daripada yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban Negeri Sembilan bermula 24 Disember 2020 yang dijadualkan tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1,872 ujian saringan dan sebanyak 1,079 kes kumulatif positif COVID-19 telah direkodkan dan melibatkan tahanan dan kaki tangan penjara ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan sehingga kini baki kes aktif di penjara ini menurun serta terkawal dan tiada lagi sampel yang menunggu keputusan. Oleh itu, atas nasihat KKM, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di penjara Seremban dan kuartus penjara Seremban Negeri Sembilan pada hari ini 28 Disember, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Mengenai negeri Johor, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di daerah Johor Bahru, Batu Pahat dan Kulai yang dijangka tamat pada 31 Disember 2020. Bagi Johor Bahru, KKM mengesahkan terdapat peningkatan kes bermula 26 Disember dan dalam tempoh 2 minggu baki kes aktif di daerah ini adalah sebanyak 756 kes. Manakala bagi Batu Pahat sehingga kini sebanyak 191 kes direkodkan dalam masa 14 hari. Walau bagaimanapun, bagi daerah Kulai, KKM mengesahkan baki kes aktif di daerah ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Selain daripada itu, KKM juga mengesahkan masih terdapat kes positif yang dilaporkan dan baki sampel yang masih menunggu keputusan. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan PKPB bersyarat di Johor Bahru dan Batu Pahat sehingga bermula 1 Januari hingga 14 Januari 2021 dan menamatkan PKPB Kulai pada 28 Disember, iaitu lebih awal daripada tarikh yang dijadualkan. Kerajaan juga sebelum ini telah melaksanakan PKPD penjara Keluang
dan kuartus penjara Keluang yang dijangka tamat pada 31 Disember. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 1974 ujian saringan dan secara kumulatif sebanyak 447 kes positif telah direkodkan di kalangan tahanan dan kaki tangan penjara. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPD di penjara Keluang dan kuartus penjara Keluang bermula 1 hingga 14 Januari 2021. Untuk negeri Sabah, kerajaan sebelum ini melaksanakan PKPB di Sabah dan dijadualkan tamat pada 31 Disember ini. Hari ini KKM telah memaklumkan situasi semasa pergerakan kes kes kumulatif sehingga 27 Disember 2020 adalah sebanyak 36,074 dan kes positif 19 telah direkodkan di seluruh negeri Sabah. KKM masih mengesahkan terdapat peningkatan kes jumlah harian di seluruh negeri Sabah ini. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk melanjutkan lagi PKPB di seluruh negeri Sabah mulai 1 hingga 14 Disember, 1 Januari hingga 14 Januari 2021. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau, Lahad Datu, Sabah bermula 2 Disember dan dijangka tamat pada 29 Disember. Sehingga 15 Disember, KKM telah melaksanakan 2,174 ujian saringan dan sebanyak 274 kes kumulatif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Walau bagaimanapun, KKM mengesahkan baki dan kes positif di kedua-dua lokaliti ini menunjukkan tren penurunan dan terkawal. Oleh itu, mesyuarat bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau, Lahad Datu, Sabah pada 29 Disember 2020, iaitu besok seperti yang dijadualkan. MKN Sabah hari ini juga melaporkan situasi peningkatan kes positif di Kampung Paginatan dan Kampung Maringkan, Ranau, Sabah. Sehingga kini KKM telah melaksanakan 529 ujian saringan dan sebanyak 89 kes COVID positif telah direkodkan di kedua-dua lokaliti ini. Oleh itu, mesyuarat hari ini bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Kampung Paginatan dan Kampung Maringkan, Ranau bermula pada 29 Disember sehingga 11 Januari 2021. Ini bagi memudahkan saringan dilakukan terhadap penduduk yang melibatkan 865 penduduk. PKPD, SOP PKPD di Sabah samalah dengan di tempat-tempat lain. Jadi saya tidak perlu mengulanginya, boleh rujuk kepada website MKN Sabah dan juga MKN. Jadi pada kesimpulannya, 3 negeri masih dilaksanakan PKPB di seluruh negeri, iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sabah. Yang lain-lain di negeri lain beberapa daerah tertentu. Tapi di 3 negeri ini masih tetap sama seperti yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kini berada di penghujung tahun 2020. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Sudah pasti tahun 2020 ini meninggalkan memori yang sukar untuk kita lupakan kerana sudah hampir setahun
kita berperang melawan wabak COVID-19 yang telah banyak memberi kesan bukan sahaja kepada kesihatan dan ekonomi negara, malah turut menuntut kita merubah cara hidup kita. Saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga yang mana mereka kehilangan anggota keluarga akibat daripada COVID-19 ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada petugas-petugas barisan hadapan di atas komitmen serta pengorbanan yang telah dicurahkan oleh mereka selama ini. Terima kasih juga kepada syarikat-syarikat korporat maupun individu-individu yang telah memberikan sumbangan kepada kerajaan sama ada dalam bentuk kewangan maupun peralatan perlindungan COVID-19. Yang paling penting adalah terima kasih yang tidak terhingga saya dan kami semua kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mematuhi setiap arahan dan SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan sama-sama membantu dalam usaha memutuskan rantaian penularan wabak ini. Walau bagaimanapun kita masih belum menang, namun kita tiada pilihan selain pada kita mesti menang. Akhirnya, saya dapati selepas kita membenarkan rentas negeri dan daerah dalam beberapa hari sebelum ini, di highway-highway kita lihat jalan dipenuhi oleh kenderaan. Rakyat kita mungkin bercuti, mengambil cuti panjang untuk pulang ke kampung ataupun bersama keluarga bercuti di tempat-tempat tumpuan pelancong, di bandar-bandar pelancongan dan sebagainya. Jadi saya berharap walaupun kelonggaran diberikan oleh kerajaan, tanggungjawab untuk menjaga diri sendiri, keluarga dan masyarakat di sekeliling kita termasuk sahabat-sahabat kita adalah diri kita sendiri. Jadi untuk menjaga keselamatan diri dan seluruh keluarga, patuhilah setiap SOP yang diperkenalkan oleh kerajaan. InsyaAllah, kalau kita terus patuh, insyaAllah kita dapat mengawal penularan COVID-19 di kalangan masyarakat. Terima kasih. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Adli daripada Bernama. Soalan saya ialah, adakah kerajaan bercadang untuk melakukan semula sekatan jalan raya di kawasan PKPP pemulihan yang dianggap mempunyai risiko untuk berlaku peningkatan kes? Kita setakat ini kita masih belum ada perbincangan yang detail lagi. Jadi insya-Allah kita akan dapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan keputusan dibuat setelah kita mendapat pandangan daripada dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Setakat hari ini masih kekal seperti yang diumumkan, iaitu rentas daerah dan negeri masih dibenarkan. Adakah kerajaan bercadang untuk melarang semua acara sambutan Tahun Baru 2021 sebab negara luar pun dah melarang sambutan Tahun Baru ni? Ya, kita sebenarnya sambutan tu ada berbagai cara, ya. Sambutan secara bersendirian, secara dalam keluarga, di rumah dan sebagainya memang kita tidak larang. Tapi sambutan secara perhimpunan memang kita tidak pernah benarkan. Kerana perhimpunan masih lagi di dalam senarai terlarang ataupun masih lagi di dalam negative list. Jadi perhimpunan besar-besaran seperti dulu nak menyambut besar-besaran di dulu ada sambutan di KLCC saja secara besar-besaran. Perkara itu memang tidak dibenarkan kerana ianya melibatkan perhimpunan yang penjarakan sosialnya tidak dapat dikawal. Jadi kalau dalam keadaan begitu, saya percaya sambutan seperti itu tidak dibenarkan. Okey.
Datuk Seri, terdapat cadangan agar kerajaan melakukan sekatan perjalanan untuk mereka dari United Kingdom, Afrika Selatan dan Hong Kong, iaitu negara yang mempunyai strain baru COVID-19. Sekatan yang dimaksudkan itu termasuk untuk rakyat Malaysia yang berada di negara tersebut. Boleh minta komen? Ramai yang terkeliru apabila meminta kerajaan mengumumkan sekatan perjalanan dari United Kingdom misalnya. Ramai yang menyalahkan kerajaan seolah-olah kenapa ni belum umum lagi ni. Sebenarnya sekatan perjalanan dari luar negara memang telah lama kita adakan. Setakat hari ini negara masih belum membuka sempadan untuk pelancongan misalnya. Untuk pelancong, kita tidak membenarkan rakyat daripada mana-mana negara pun masuk ke negara kita, termasuklah daripada Britain. Jadi tak perlu kita umumkan rakyat Britain di-skat, kerana memang selama ini tidak ada pun. Kita tak pernah membuka pun sempadan negara kita kepada warga negara luar. Jadi tak payah umum, memang perkara tu dah pun dilaksanakan, iaitu pintu sempadan ataupun pintu masuk negara kita ditutup kepada semua, kecuali yang melibatkan diplomat, yang melibatkan expatriate. Itu pun tidak semua negara dibenarkan, kerana kita telah mengeluarkan sekatan perjalanan untuk perkara yang saya sebutkan tadi kepada 23 buah negara. Maknanya untuk perkara yang kita longgarkan pun 23 negara, terdapat senarai nama 23 negara yang telah pun saya umumkan. Ya. Tapi kalau untuk kedatangan sebagai pelancong, memang kita tidak membenarkan mana-mana negara pun. Bukan saja Britain, Afrika, tapi seluruh negara dalam dunia tidak dibenarkan masuk ke negara kita. Untuk pelancongan masih lagi tidak dibenarkan. Cuma minggu lepas saya umumkan pelajar-pelajar yang ingin balik untuk menyambung pelajaran mereka ke negara kita, kita benarkan. Tetapi dengan SOP yang ketat. 3 hari sebelum mereka bertolak, mereka mesti buat swab test. Sampai sini, kita masukkan mereka ke pusat kuarantin yang telah pun dikhaskan oleh kerajaan. Walaupun kita benarkan pelajar-pelajar daripada luar negara masuk ke negara kita untuk menyambung pelajaran mereka, kita telah pun membuat pengumuman kecuali, kita benarkan semua kecuali daripada Britain. Untuk pelajar pun kita tak benarkan daripada Britain. Jadi kita dah umumkan bahawa memang kita tidak membenarkan. Tetapi rakyat negara kita, kita tidak boleh menyekat rakyat negara kita balik ke negara kita. Dulu kita ingat waktu kes tinggi di India, kita bawa pulang rakyat negara kita. Kerana rakyat kita berhak untuk balik ke negara kita. Kerana ini adalah jaminan yang diberikan oleh perlembagaan kita. Dan dari segi akta immigration pun kita tak boleh menyekat rakyat negara kita untuk pulang ke negara kita. Jadi kita benarkan. Tetapi mereka perlulah menjalani kuarantin dan semua SOP yang ketat yang ditetapkan oleh kerajaan. Tapi untuk seluruh dunia, kalau nak melancong, kita masih tidak membenarkan. Jadi kita tak umumlah Britain, kita kata seluruh dunia. Seluruh negara di dalam dunia tidak dibenarkan masuk ke negara kita untuk pelancongan. Ya, kita dah jelaskan lama dah tu. Cuma mungkin orang keliru saja. Okey, Datuk Seri, saya Syabiah bernama. Datuk Seri, terdapat cadangan agar kerajaan perlu melakukan penyelesaian semula terhadap SOP PKPB bersyarat dan PKP pemulihan, kerana kalau kita lihat tiada banyak perbezaan. Rakyat masih bebas keluar dan kes positif COVID-19 juga tinggi, terutamanya di KL dan Selangor. Apa pandangan kerajaan? Mungkin kita perlu lihat kalau kes semakin meningkat misalnya, dan Kementerian Kesihatan merasakan bahawa kita perlu melihat semula SOP kita. Jadi kita akan tengok semula SOP tersebut. Mungkin kerana salah satu sebab satu lagi, mungkin kerana kegagalan, ramai gagal untuk mematuhi SOP. Dulu ingat tak, kita pernah benarkan kuarantin di rumah
kepada rakyat kita yang pulang dari luar negara. Kita benarkan kuarantin di rumah, tetapi akhirnya kita batalkan kebenaran tersebut dan kembali kuarantin di hotel. Kerana apa? Kerana ramai rakyat kita yang gagal mematuhi SOP di rumah tersebut. Ramai yang memakai gelang pun keluar. Sehingga banyak laporan-laporan banyak diviralkan di dalam media sosial. Ramai yang memakai gelang keluar makan, merayau, pergi shopping dan sebagainya. Jadi akhirnya kerana gagal patuh, akhirnya kita terpaksa kembalikan kepada SOP yang awal, iaitu di kuarantin. Sekarang ni kita beri kebebasan dan kita harap kebebasan yang diberi, rakyat menjalankan tanggungjawab mereka untuk mematuhi SOP yang dikeluarkan. Tetapi kalau rakyat gagal mematuhinya dan Kementerian Kesihatan merasakan bahawa perlu kembali kepada keadaan asal yang menggunakan SOP yang lebih ketat, maka saya tidak menolak kemungkinan perkara itu berlaku. Semalam tular bukan saja di dalam media sosial, tapi saya difahamkan di dalam media cetak tentang bagaimana pengunjung zoo di Melaka menonton persembahan, tidak ada penjarakan, tidak memakai pelitup muka, membawa anak-anak kecil bersama-sama menonton dan sebagainya. Zoo di Melaka. Jadi ini menunjukkan contoh yang jelas bahawa apabila kita beri kelonggaran, mereka menyalahgunakan kelonggaran yang diberikan. Jadi kalau menyalahgunakan kelonggaran yang diberikan, saya tak tahu apa lagi apa yang dilakukan, tetapi saya percaya Kementerian Kesihatan akan memberikan pandangan dan nasihat kepada kita. Kalau Kementerian Kesihatan merasakan bahawa perlu ditarik balik, maka akan ditarik balik. Kita akan ikut arahan ataupun ikut nasihat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat ini belum ada. Alhamdulillah belum ada lagi. Tetapi kalau pelanggaran terus berlaku, sewaktu cuti, sewaktu percutian, ramai yang melanggar SOP di Langkawi sebagai contoh, kalau tengok orang menghantar gambar, ramai yang tidak patuh dan sebagainya. Dan kesan daripada Kementerian Kesihatan juga sekarang juga sedang membuat penilaian. Selepas kita memberikan kelonggaran dengan membuka untuk rentas negeri dan daerah, mereka membuat penilaian setiap 2 minggu sekali. Kalau selepas 2 minggu mereka dapati kes meningkat mendadak tinggi kerana pembukaan sempadan ini, rentas negeri dan daerah ini, maka mungkin mereka akan membuat nasihat yang mungkin akan mengarah meminta kita kembali kepada SOP asal. Jadi saya haraplah rakyat semua patuh kepada SOP supaya Kementerian Kesihatan nanti apabila menyediakan pandangan mereka, yakin bahawa walaupun rentas daerah dan negeri telah pun dibuka, tapi kes masih tidak meningkat. Jadi saya doakan perkara itu berlaku. Kalau sebaliknya, mungkin tindakan lain akan dilakukan oleh pihak kerajaan. Terima kasih sekali lagi. Selamat tahun baru. Selamat menyambut tahun baru 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke perkembangan negeri-negeri, berita wilayah diteruskan dengan mengikuti perkembangan cuaca semasa bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Wan Muhammad Hafiz Husin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan paparan carta semasa, pada masa kini masih lagi konsisten angin bertiup daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan. Buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta lok bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Dan jika diperhatikan di sini, terdapat satu kawasan penumpuan angin di bahagian barat semenanjung Malaysia yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Berdasarkan paparan gemerada, keadaan cuaca semasa pada ketika ini seperti diramalkan hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai
pantai barat semenanjung Malaysia. Hujan sudah pun mula berlaku di bahagian pedalaman di negeri Perak, begitu juga di negeri Selangor. Dan juga hujan akan berlaku di bahagian pedalaman di negeri Sembilan menjelang ke lewat petang. Hujan ini kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti bagi negeri Perak dan juga di negeri Selangor. InsyaAllah di pantai timur dan juga negeri-negeri lain, alhamdulillah kita jangkakan akan mengalami keadaan cuaca yang cerah. Bagi negeri Sabah, pada kali ini hujan di satu tempat hanya berlaku di bahagian Kudat, dan bahagian Kudat ini kita jangkakan akan beransur-ansur dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Manakala di negeri Sarawak pula, hujan berserta berpetir di satu tempat. Kini sedang berlaku di bahagian Serian, Sri Aman, Sarike, Sibu, begitu juga di bahagian Bintulu, dan keadaan ini kita jangkakan akan bergerak ke pedalaman di negeri Sarawak yang mana ianya akan berlanjutan sehingga ke awal malam. Dan menjelang awal malam nanti, di bahagian Kapit akan mengalami hujan di 1-2 tempat. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, saudara, negeri yang mantap ekonomi dan politiknya bermula dengan keharmonian penduduk. Apatah lagi jika penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Kita ikuti rahsia Bumi Kenyalang menjadi negeri yang stabil bersama Bumawin yang akan turut berkongsi pelbagai paparan menarik hari ini. Silakan Buma. Baik Fah, terima kasih. Salam sejahtera dan salam hormat. Perpaduan dan keharmonian yang terjalin dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama menjadi asas kepada Sarawak sebagai sebuah negeri yang stabil dalam ekonomi dan politik. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan berkata, keadaan ini harus dipertahankan agar Sarawak terus membangun setanding dengan negeri-negeri lain di negara ini. Jelasnya adalah menjadi perjuangan kerajaan negeri yang diterajui Gabungan Parti Sarawak GPS untuk terus mempertahankan keharmonian hidup masyarakat, kebebasan beragama dan bebas mengamalkan adat usaha masing-masing. Dato' Amar Haji Awang Tengah berucap dalam program di Ambang Tahun Baharu bersama pemimpin Sarawak Kusayang, Anjuran Badan Penyelaras dan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di Miri. Tambahnya, di Sarawak tidak ada satu kaum yang majoriti yang boleh memerintah secara sendiri dan majoriti hanya akan dapat diperolehi melalui kerjasama antara satu dengan yang lain. Isu agama, kaum dan perbezaan juga jarang sekali dijadikan sebagai modal politik dan pihak yang menggunakan isu itu hanya mahu membawa perpecahan dalam kalangan masyarakat. Kerajaan akan naik taraf sistem peparitan di klinik Tiang Bekap Padawan bagi mengatasi masalah banjir kilat di kawasan tersebut. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Agor Dagang berkata, walaupun bencana alam itu tidak kerap berlaku, namun ia perlu dinaik taraf bagi memberi keselesaan kepada pesakit dan kaki tangan di klinik tersebut. Mungkin satu kali atau 2 kali setahun disebabkan kalau hujan lebat lah. Sebabkan parit ataupun drainase tak cukup. Jadi itulah isu. Of course yang lain adalah isu dari segi pembangunan di sini yang sikit-sikit ada retak atau bukan retak itu bocor dan fungus, dan isu quarters juga yang tidak mencukupi.
Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan ke klinik berkenaan. Dato' Aaron turut berpuas hati dengan keupayaan klinik kesihatan itu yang dibina sejak 5 tahun lalu dengan menyediakan kemudahan kesihatan yang moden. Klinik kesihatan Teng Bukep mampu mengendalikan 60 pesakit sehari dengan 3 doktor ditempatkan di klinik tersebut. Sementara itu, Ahli Parlimen Puncak Borneo yang juga Timbalan Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Willy Mongin yang menyertai lawatan itu memaklumkan sebuah hospital baharu bakal dibina di kawasan Puncak Borneo. Jelasnya, dengan populasi yang kian bertambah, kawasan itu memerlukan sebuah hospital baharu dan moden. Cadangan itu telah pun dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan dan kini sedang mengenal pasti tapak yang sesuai bagi tujuan tersebut. Berperanan membentuk minda, pencetus budaya pop dan menyalurkan maklumat, kesemua ini dipancarkan terus ke mata anda. Inilah televisyen. Televisyen telah berkembang menjadi salah satu medium paling berpengaruh di dunia. Meski berhadapan medium lain yang menandingi kepentingannya, televisyen tetap berada dalam peranti penting isi rumah. Bersempena Hari TV Malaysia, wartawan Syadikin Bahrin membawa anda menyelami skop penyiaran televisyen yang berkembang di Sarawak. TV berfungsi sebagai medium menaikkan populariti mahupun menjatuhkan bermula di Bumi Kenyalang pada penghujung Ogos tahun 1975 berdefinisi hitam putih. Kalau tengok tape, kalau kita bawa tape tu besar-besar pergi ke Angsapuri nak hantar untuk siaran, nak buat editing kan, sekarang dah macam kecil kan, macam it's very computer based lah. Media kedua selepas radio, TV RTM berperanan besar dalam pembentukan Malaysia yang kita kenali hari ini, selain fungsi utamanya menghebahkan dasar kerajaan semasa. Kerana kita menyedari bahawa kedudukan geografi Sarawak ini cukup luas, bermula daripada Kuching sampailah ke Limbang, menuntutkan satu rangkaian yang lebih luas. Atas keperluan itu, RTM terus melebarkan sayapnya ke Sibu pada tahun 1974 dan Limbang menjelang tahun 1971. Penubuhan stesen-stesen ini telah membantu kerajaan dalam menyampaikan agenda selain gerakan perang saraf menentang komunis. Sungguh pun ancaman komunis telah berakhir dan menjadi sejarah. RTM tidak lekang dengan cabaran semasa, menarik penonton walau berdepan waktu suka dengan saingan media baru. Ia memerlukan transformasi drastik. Kalau program itu ada rating, then you translate it into the main mainstream. That is how dia, dunia dah berubah. Bukan dulu kita test on the mainstream, because mainstream kita tahu tak banyak orang nak ikut. Dengan penglibatan ribuan anak muda dalam badan penyiar tertua negara ini, RTM kini bergerak seiring saluran-saluran terkemuka lain. Suatu ketika dulu TV merupakan alat komunikasi satu hala. Maknanya anda hanya boleh menonton, tiada siaran bulanan. Tetapi pada hari ini, anda boleh menonton semula paparan di TV itu melalui media sosial, mengikut kesesuaian anda. Malah anda juga boleh dikritik. Mengikut aliran zaman, RTM kini mengadaptasi revolusi media massa. Ini bermakna masyarakat pendengar yang mengikuti siaran kita juga mengikuti siaran di media sosial. Dan pada hari ini RTM Sarawak bukanlah mendominasi siaran televisyen. Ini disebabkan bahawa telah tertubuhnya TV Sarawak. RTM kini memperkemaskan sistem penyampaiannya dengan paparan visual berdefinisi tinggi HD. Pembekal maklumat sepanjang zaman ini akan terus berperanan sebagai teman setia anda. Selamat Hari TV Malaysia, Syadikin Bahrin, Berita RTM. Selamat penubuhan Hari TV Malaysia, hari kami di RTM Sarawak. Saya Zaidi Bujang selaku penolong pengarah berita ehwal semasa RTM di Kuching Sarawak ini. Dengan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Penubuhan TV Malaysia dan yang sahih hanya di RTM. Kami warga bilik berita ehwal semasa RTM Kuching mengucapkan Selamat Hari Penubuhan
yang sahih hanya di RTM. Kami dari RTM Sibu mengucapkan selamat menyambut Hari Penubuhan TV Malaysia yang sahih hanya di RTM. Kami dari RTM Limbang mengucapkan selamat Hari TV Malaysia. Pendapat anda tentang televisyen? Saya dan televisyen sememangnya tidak dapat dipisahkan. Televisyen menjadi pilihan utama saya untuk mendapatkan maklumat terkini. Selamat Hari Perubahan TV di Malaysia daripada kami RTM Sri Aman. Semoga RTM terus maju jaya selamanya. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan Ifah. Baik, terima kasih Buma. RTM Sabah juga ada bingkisan istimewa sempena Hari TV Malaysia selain pelbagai paparan menarik dari negeri di bawah bayu. Untuk itu, Konstantin Palawan sudah bersedia di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Terima kasih Ifa dan salam sejahtera. Penyaluran bantuan kepada penduduk terkesan akibat pandemik COVID-19 dalam Parlimen Kinabatangan akan dilaksanakan secara berterusan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, ia bagi memastikan masyarakat dalam kawasan tersebut lebih terbela. Penyaluran bantuan dilaksanakan juga adalah sebagai tanggungjawab sosial korporat CSR Pejabat Parlimen Kinabatangan dengan memberi fokus penduduk yang benar-benar layak. Selain tongot, bantuan turut disalurkan kepada penduduk dalam Dun Lamak dan Dun Sukau. Semua masyarakat yang terkesan oleh COVID itu mendapat bantuan. Dan bantuan ini bantuan secara berterusan. Kita juga akan melihat dari masa ke semasa bantuan-bantuan yang diperlukan untuk masyarakat. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian bantuan berupa bakul makanan kepada penduduk Tongot di pentas terbuka di Tongot. Terdahulu beliau mengingatkan penduduk di kawasan luar bandar agar sentiasa merebut peluang khususnya dalam meningkatkan ekonomi kendiri serta keluarga masing-masing. Jelasnya rakyat luar bandar tidak terlalu bergantung kepada pendapatan yang menjadi perhatian ramai, sebaliknya menceburi bidang ekonomi yang kurang dikuasai orang lain. RTM Sabah terus mengorak langkah merentas zaman berkembang seiring kemajuan pembangunan negara. Format perkhidmatan siarannya mengaplikasi kemajuan teknologi terkini dunia penyiaran yang disesuaikan mengikut cita rasa dan keperluan penonton atau pendengar yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Ikuti rentetan peristiwa perubahan lanskap RTM Sabah bersama wartawan Saleh Jikri. Bertitik tolak dengan kajian dan penubuhan ahli jawatan kuasa negeri pada 1968 serta komitmen dan sokongan padu Ketua Menteri Sabah ketika itu, Tun Datuk Mustafa Datuk Harun membawa kepada projek pembinaan Kompleks TV Malaysia Sabah di Bukit Nenas, Jalan Tuaran Sabah pada 18 Januari 1969. Siaran TV RTM Sabah terus melakar sejarah dengan kejayaan peralihan siaran TV analog ke siaran digital MyFreeview menerusi projek pendigitalan penyiaran nasional yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM pada tahun lalu sekaligus membawa perubahan siaran TV yang lebih kondusif di negeri ini. Rakyat Sabah berpeluang melihat ataupun dapat bangga dengan kepelbagaian budaya, kepelbagaian tempat-tempat menarik yang RTM Sabah tunjukkan melalui program dan disiarkan melalui sistem HD yang baru. Pelaksanaan aktiviti rintis penutupan pemancar TV analog dijalankan pada 1 November tahun lalu. Kita ada 9 pemancar TV analog di premis RTM dan ada 6 pemancar TV analog di stesen pemancar Telekom. Perbezaan siaran TV di Sabah turut diakui bekas kaki tangan RTM.
Mula-mula itu kami guna rekod piring hitam, DAT, CD. Sekarang kita boleh guna aplikasi Maya. Jadi itu yang saya nampak gitu ketara sekali kemajuan RTM khususnya di Sabah ini. Kita menggunakan secara manual typewriter. Tetapi pada masa kini di mana kita boleh menggunakan email. Golongan muda mula menyifatkan kecanggihan sistem teknologi digital siaran TV ini memudahkan mereka mengikuti perkembangan semasa secara lebih pantas selain boleh memuat turun aplikasi secara dalam talian. Dengan adanya teknologi yang semakin membangun ni, orang boleh akses menggunakan Facebook untuk melihat apa-apa program yang ditayangkan oleh RTM. Contohnya aplikasi mudah yang boleh dimuat turun iaitu RTM Mobile. Banyak info-info yang diberikan, lebih update berbanding dahulu lah. Sama info yang disampaikan tu sampai dengan masyarakat. Makin pesat berkembang lah. Banyak informasi yang lebih maju dan teknologi lebih maju lagi daripada yang sebelum ni lah. Kalau yang dulu, berita dia lambat sikit lah. Kita dapat info kan. Tapi sekarang ni, kami kata orang satu family pun tunggu dia punya berita untuk siaran TV1. And then info dia pun laju. And then memang terbaik lah sekarang. Analog kepada digital. Ini memperlihatkan kesungguhan kerajaan bagi memastikan setiap rakyat mendapat perkhidmatan yang berkualiti. Revolusi penyiaran negara termasuklah RTM Sabah terus berkembang maju mengikut peredaran masa sesuai dengan era digital masa kini yang memberi impak terhadap penyebaran maklumat yang lebih inklusif dan menyeluruh di bandar maupun di luar kawasan pedalaman khususnya di negeri Sabah. Salih Jikri, RTM. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI akan memastikan peruntukan dana kementerian itu diguna sebaiknya dalam membangunkan sektor pertanian negara termasuk merancangkan pertanian di Sabah secara holistik. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata sektor pertanian penting untuk dibangunkan di negeri ini berikutan Sabah merupakan antara pengeluar makanan kehadapan di negara ini. Banyak program yang dilakar melalui Kementerian Pertanian dan Industri Makanan peringkat persekutuan dan sebagian besar daripada peruntukan ini akan disalurkan kepada agensi-agensi kementerian di peringkat negeri. Malah sebagian dana juga akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian Negeri. Beliau ditemui RTM selepas menghadiri sambutan Hari Krismas anjuran Majlis Gereja-Gereja Telupit di Kampung Bauto, Telupit. Mayat seorang lelaki ditemukan orang awam di Jalan Istana, Kota Kinabalu pada 8.51 pagi tadi. Perkara itu disahkan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Manjinji, ketika dihubungi RTM. Pejabat Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu menerima maklumat daripada talian MERS 999 oleh pengadu yang memberitahu ternampak satu mayat lelaki terbaring dipercayai telah meninggal dunia di kawasan bangunan terbiar di Jalan Istana. Mangsa dianggarkan berusia dalam 40-an dan pasukan forensik telah menjalankan siasatan dan pemeriksaan di lokasi penemuan mayat. Punca kematian dan siasatan masih diteruskan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Sentiasa pantau status kesihatan, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Sekian. Baik, terima kasih Konstantin. Saudara, siaran berita wilayah di saluran TV OK berakhir di sini. Untuk mengikuti laporan penuh berita wilayah hari ini, teruskan bersama kami di TV1 dan saluran berita RTM. Baik, selain 7 negeri lain termasuk Kelantan, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, Pahang melaksanakan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air membabitkan kos RM1 bilion. Bagaimana pelaksanaan dan apa impaknya? Atira Haswa yang bersedia di Pahang ada butirannya. Silakan Atira.
Terima kasih Ifah. Kerajaan Pusat bersetuju menghapus kira pinjaman Kerajaan Pahang bagi pembekalan air luar bandar selepas bersetuju melaksanakan penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air membabitkan kos RM1 bilion. Baki RM1.1 bilion lagi diinovasikan kepada pengurusan aset air berhad PAAB yang akan dibayar oleh pengurusan air Pahang Berhad Paip untuk tempoh 45 tahun secara sewa pajakan. Yang Berhormat Datuk Seri Hassan Arifin, pengurusan aset air berhad. Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman berkata, Paip juga akan diberikan moratorium bayaran sewa pajakan selama 5 tahun bagi membantu syarikat itu membina asas keuangan yang kukuh sebelum membayar sewa pajakan kepada PAAB. Isu ialah syarikat-syarikat air mempunyai kekangan kewangan bagi memberi keperluan dan menyempurnakan keperluan. Jadi isunya ialah antaranya ialah hutang. Sebab tu hari ini kita telah hapus kira hutang luar bandar 1 bilion dan inovasi kepada PAAP sebanyak 1.1 bilion. Bermakna Pahang sekarang ini dari segi bebanan hutang tu dah diambil alih 2.1 bilion keseluruhan dengan tanda tangan perjanjian tadi. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani perjanjian perstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air negeri Pahang. Selain penghapusan hutang ialah untuk meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat negeri Pahang, perkhidmatan bekalan air. Jadi sudah tentulah rakyat mengharapkan sesuatu. Maknanya saya boleh bagi jaminan di sini perkhidmatan bekalan air akan menjadi lebih baik daripada apa yang ada sekarang, tetapi bagi masa sedikitlah. Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan 23 tahun menerima pendapatan lumayan di negara orang tapi memilih untuk mengusahakan tanaman fertigasi demi bersama keluarga. Itu kisah salah satu daripada 3 belia di Raub yang memilih untuk berbudi kepada tanah berbanding ke bandar mencari pekerjaan. Butiran lanjut kita ikuti laporan wartawan Ayu Nurhan Saleh. Silakan. Muhammad Azwan Abdul Wahab, 45 tahun, berhenti kerja sebagai seorang pengarah projek di sebuah syarikat telekomunikasi di luar negara bagi menceburi bidang pertanian di tanah kelahiran, Kampung Sengkela. Keputusan itu berbaloi kerana berbudi kepada tanah tidak tipu. Saya dulu cili sekali musim 52 tan. Macam yang ni sekarang ni, ini baru je harvest ni. Adalah baru dalam 3 tan lebih. Baru sangat ni, baru seminggu mengutik. Menggunakan wang simpanan, Muhammad Azwan bermula dengan 6,000 polybag timun dan 5,000 terung mini tahun lalu. Dia turut menternak lebih 40 ekor rusa baka timorensis yang dagingnya mendapat permintaan tinggi. Sementara itu, Raja Ibrahim Raja Saleh memilih perusahaan gula kabung bersama 2 rakan sebagai sumber pendapatan. Mereka menghasilkan gula kabung malah menjadi pelopor di kawasan itu dengan memanfaatkan pokok kabung liar yang banyak di kampung Sungai Keloi. Untuk proses pembuatan gula kabung ni, dari pokok kita harus membuat dia dulu, mengetuk sampai sehinggalah dia punya mayang dia pecah. Biji dia pecah, bunga. Dia pecah, baru kita potong, baru kita boleh datang. Istimewanya gula kabung dari Sungai Keloi berbau wangi kerana dimasak menggunakan kawah di atas dapur tanah dengan bara kayu api terpilih seperti kayu bidara dan rambutan. Setiap hari gula kabung itu akan diborong oleh pelanggan sekitar Raub, Temerloh, Kuantan dan Kuala Lumpur. Safwan Nizam Supandi, 26 tahun dari kampung Sungai Pasu pula memilih penternakan arnab daging sebagai mata pencariannya. Bermula hanya suka-suka, dia tidak menyangka penternakan arnab ini mampu memberi pulangan lumayan kepadanya. Malah kini dia mampu menternak hampir 600 ekor arnab. Bela tu bela anak hiasan je main-main kan. Lepas tu tengok industri arnab ni macam berpotensi nak pergi jauh kan. Jadi bincang dengan abah semua, lepas tu cubalah industri ni. Cuba bela tengok. Setiap bulan, usahawan ini mampu menjual 100 kg daging arnab dan 70 ekor arnab betina sebagai induk. Semuanya anak muda yang punya sikap baru, semangat baru, inginkan kejayaan yang baru. Ini semua di luar bandar.
Maka hari ini saya nak nyatakan bahawa bila sebut di luar bandar dulu, miskin, susah. Sekarang kita tak nak lagi dah perkataan susah, miskin, sebut luar bandar, hebat. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke 3 lokasi tersebut. Jika dahulu bandar merupakan lokasi golongan belia mencari peluang pekerjaan, namun persepsi itu telah pun berubah apabila di luar bandar pun sebenarnya mampu memberi pulangan lumayan buat golongan belia. Namun apa yang penting, kreatif dan bijak mencari peluang adalah kunci kepada kejayaan golongan belia. Ayu Nurhan Saleh, Raub, Pahang. Sekian laporan dari Pahang, kembali bersama Ifah. Silakan. Baik, laporan itu tadi mengakhiri berita wilayah petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.